cabaran aliran tidak mengikut mazhab. Satu cabaran akidah. Sebab kecelaruan akidah yang tidak dipandu oleh akidah ahli sunnah, dibimbangi, mereka memahami ayat Quran dan hadis yang mutasyabih ikut zahir lafaz. Ayat mutasyabihat ialah ayat yang bermaksud tangan Allah atas tangan mereka. Jadi Allah ada tangan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu atasnya binasa, mereka muka. Jadi Allah ada muka. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari bila betis dibuka. Jadi Allah ada betis. Ma farrattu an jambillah. Aku tidak berkurangan tuai pada lambung Allah. Allah ada lambung, ada rusuk. Sejamin makna literal daripada Al-Quran, tidak ikut bantuan ahli sunnah. Mana yang sebalik ayat-ayat macam tu kita tak boleh ambil mana literal. Kita kena faham erti di sebalik yang literal tu berdasar kepada tafsir atas surah Al-Imran. Ayat Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dan ayat yang mutasyabihat kita kena rujuk kepada ayat muhkamat untuk faham dia, memberi huraian. Tak boleh ambil mana yang zahir. Jadi bahaya untuk akidah. B. Menuduh orang lain kafir kerana menolak sifat Tuhan cara mereka memahaminya cara literal. Dan mereka menolak sifat 20 yang diterima ijma' ulama ahli sunnah. Sifat 20 walaupun tak disebut 20, sifat-sifat itu adalah ijma', sepakat. Dan bila kita tolak ijma', akidah kita musnah. Sepakat tu ulama tentang sifat Allah, sekurang-kurang yang ada dalam sifat 20 tu. Atau kata kalau tidak 20 ke 13, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuna, qiyamu, nafsi, wahdaniyah, hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama. Kemudian hal keadaannya mengetahui, hidup. Itu tambahan untuk menegaskan sifat hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Itu ijma'. Kalau kita tolak ijma', binasa akidah. Sebab itu Hasan Al-Banna dalam Al-Aqaid, ketua Ibn Sina, menyebut sifat sama saja sebagaimana ada dalam sifat 20 itu. Cabaran syariat berlaku kecelaluan mengikut syariat dan memahaminya, sebab mereka memahami sendiri ayat-ayat walhal pengetahuan sebagaimana ajar dalam ahli sunnah kekurangan. Tetapi mereka sangat berani memberi pendapat. Berani dah. Macam Albani kata, Syafi'i itu sembahyang macam bukan sembahyang Nabi. Seolah-olah Imam Syafi'i tak tahu sembahyang Nabi. Reka sembahyang sendiri. Siapa dia Imam Syafi'i? Kalau banding Al-Albani ini, zaman ini, waktu hidup pun orang dah petikai dah. Hadis pun baca sendiri. Bukan ahli hadis. Tapi Imam Syafi'i, ulama hadis yang diakui zaman dia, agung. Bila dia mengajar hadis, halakah orang lain mengajar hadis, tak jalan, semua tunduk kepada otoriti dia. Zaman tu, international scholar zaman tu. Dan bukan saja international scholar, sampai ke zaman kini. Kemudian ada kisah tentang orang yang menuduh ulama dulu tidak ada kaitan. They just wrote down what they heard. Ada seorang tu, kawan saya pergi ke Pakistan. Dia jumpa seorang kawan tu hadiah kepada dia satu set terjemahan Bukhari bahasa Inggeris oleh Mohsin Khan. You take this, brother. You know the old scholars, they didn't know anything. They were not educated.
They just wrote what they heard. Orang zaman dulu bukan educated, dia pakai tulis je yang dia dengar tu, dia kata. Bukan dia tahu pun, dia kata. Macam tu dia fikir. Antara orang yang terpengaruh dengan cara fikiran ni. Lepas tu, kawan saya tu dia beritahu saya, dia baca, dia jumpa satu tempat dalam satu hadis sahihnya, Nabi SAW larang orang sembahyang sunat lepas sembahyang asar. Tapi kalau hadis lain, hadis sahih, Nabi sembahyang sunat lepas sembahyang asar. Dia pergi tunjuk kepada kawan, what do you think of this? Apa saudara fikir? Dia baca, hey, you know brother, these things are complicated. I don't know. Dia tak boleh urai. Yang Nabi larang sembahyang sunat lepas asar itu ialah sembahyang sunat mutlak, kita pergi buat, atau sunat yang tidak bersebab, tak boleh buat. Yang Nabi buat itu adalah khususiah Nabi. Dia sembahyang sunat apa pun lepas asar dia boleh buat untuk Nabi, orang lain tak boleh. Tapi untuk orang lain pula, kalau kerana ada sebab, dia boleh sembahyang lepas asar pun. Misalnya dia hajat tak boleh sebab akan datang. Ini sembahyang terdahulu. Misalnya dia ambil sembahyang, dia pergi masjid ambil sembahyang, dia nak nanti imam. Dia nak nanti imam naik atas masjid. Jadi bila naik atas masjid, bukan dia naik atas masjid tu kerana nak niat nak sembahyang, niat tu nak berjumpa naik imam. Tapi adabnya bila naik masjid ni, walaupun kerana sebab lain, kena sembahyang tahiyat tu masjid, jadi sembahyang tahiyat tu masjid, itu boleh. Tapi dia yang tidak tahu kaedah dalam hukum, dia tak faham. Dia kata, brother, these things are complicated, I don't know. Jadi kawan saya tu sengaja nak tunjuk benda tu, dia nak tahu kerana dia cakap besar kan. These people are not educated, they just do what they heard. Berlaku sungguh tu. Cabaran kemasyarakatan. Berlaku kekeliruan dalam hidup masyarakat sebab kurang panduan yang mengikut tertib dan disiplin. Masing-masing membuat penafsiran sendiri, membuat hukum sendiri. Sebelum mufti bersidang, dia sudah berfatwa konon seperti nak jam dagang. Belum mufti bersidang apa-apa pun, dia sudah bagi idea. Saya banyak kali orang interview, saya kata, ini tak boleh ni. Kita kena hormat institusi agama biar dia keluar fatwa. Kecuali saya ada buat kertas kerja yang saya puati rasa patut disampaikan, saya tentu agak tak email ke mufti sebab dia boleh bantu sidang. Bukan kita nak gemar-gembur pendapat peribadi kita, nak tu kata orang kata kita jago. Itu tak betul cara berfikir macam tu. Ini ada udang sebalik batu. Jadi kacau hidup dalam masyarakat. Berapa banyak ni kacau.